Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis yang dihormati, tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati, barisan penganjur daripada Jibtis dan yang lain-lain gabungannya yang menganjurkan program pada malam ini. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali perkataan fitnah disebut. Ada yang disebut al-mal wal banun, zinatul hayatid dunya. Ada yang sebut tentang harta itu merupakan fitnah. Ada yang sebut syirik itu adalah fitnah. Ada yang mengatakan bahawa membunuh itu lebih besar, ya, melakukan tuduhan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Macam-macam sebut. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang ujian-ujian di dalam kehidupan yang membawa maksud ialah perkataan fitnah. Cuma bila datang perkataan fitnah tu di dalam bahasa kita, orang Melayu ambil, dia menjadikan skop fitnah itu hanya menuduh orang tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti itu fitnah. Sedangkan fitnah ni makna dia luas. Maksiat tu pun fitnah. Perang tu pun fitnah. Ujian yang kita hadapi ni fitnah. Anak kita ni pun fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Harta kita pun fitnah. Kak lihawai barang mah kita, tanah kita, pinggan mangkuk kita, akorok, akopal, kelorok tu fitnah. Jadi apa makna fitnah ni? Sebab saya katakan tadi, fitnah ni makna dia luas. Anak ni fitnah. Bukan makna anak ni jahat, bukan makna kita ni jahat. Kita pun anak juga. Kita pun anak pada mak kita, anak pada bapak kita juga. Adakah kita ni jahat? Dah, ujian kepada kita Allah Ta'ala bagi anak. Nak tengok kita ni didik boleh ke tak boleh. Nak tengok kita ni ajar elok ke tidak. Nak tengok anak ni lawan kita ke tidak. Anak ni bantah kita ke tidak. Satu hari nanti, itu nama dia ujian. Harta kita pun ujian. Waktu miskin, okey. Waktu kaya, belagak. Waktu susah hari tu tak ada kerja, duduk melepak di masjid. Dah dapat kerja tetap, melepak di kelab malam. Itu nama dia fitnah. Ujian Allah Ta'ala bagi pada dia. Begitu juga dengan maksiat. Maksiat tu pun ujian juga. Nak tengok kita ni tertarik kepada maksiat ataupun tidak, maka dia juga dipanggil sebagai fitnah. Ataupun tuan-tuan yang diuji dengan ujian kehidupan. Sakit, mati, harta tak ada, bergaduh suami isteri, bergaduh dengan jiran, itu juga dipanggil sebagai fitnah. Jadi pelbagai jenis fitnah, dan termasuklah fitnah yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Ayat yang saya bacakan tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Maksud dalam ayat itu ialah fitnah yang dimaksudkan ialah syirik kepada Allah. Dan masuklah juga kepada fitnah yang kita faham. Apa dia fitnah yang kita faham? Fitnah kita tuduh orang yang dia tak buat. Itu pun fitnah. Macam saya jadi penceramah ni, macam-macam fitnah orang buat tak? Kita buat bodoh. Layan buat apa benda tak betul. Okey, benda tak betul. Kalau benda betul, benda betul mengaku ya. Benda tak betul, fitnah, dapat pahala untuk kita, orang tuduh kita.
Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tajuk kita malam ni fitnah akhir zaman. Bila sebut fitnah akhir zaman, apa maknanya? Fitnah yang berlaku pada zaman itu. Fitnah yang berlaku pada keadaan itu. Fitnah yang berlaku pada masyarakat. Fitnah yang berlaku kepada keadaan pada sesuatu zaman. Dan kita ini berlaku fitnah. Okey Ustaz, adakah kita berada pada zaman akhir ataupun akhir zaman? Yalah. Mana Ustaz tahu? Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad wafat, akhir zaman. Mana ada Nabi dah lepas Nabi Muhammad? Mana ada Nabi lah? Atau nak kiamat tak Ustaz? Tak tahu. Bila nak kiamat bukan urusan kita. Tapi kita berada di akhir zaman. Bila Nabi diutuskan, bila Nabi itu wafat, maka kita sudah melampaui, kita sudah menjangkaui untuk pergi ke akhir zaman. Maka apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi akan berlaku. Tak, saya daripada mula saya beranak sampai sekarang Ustaz, duk dengar pasal kiamat, duk tak jadi apa pun. Tuhan nak kiamat sungguh kan? Dah lah, duk cerita pasal Dajjal, duk cerita bab Ya'juj Ma'juj. Tak ada pun. Dia pun kata nak kiamat dah, kita ni perempuan ramai, laki-laki kurang. Ustaz tengok malam ni, laki-laki ramai, perempuan yang tak ramai duk tersepit di belakang. Tang mana yang kata akhir zaman, akhir zaman ni? Oi, tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan nak hujah dengan orang macam ni, pening tuan ni. Tuan-tuan ambil dia, bola kandang rimau, selesai masalah kan. Tapi kita tak boleh bola kandang rimau. Sekarang manusia ni dia ada pemikiran kritis. Dia ada pemikiran kritis. Kalau kita nak hujah dengan mereka, kita kena ada pemikiran untuk berhujah dengan dia orang. Sebab itu ramai orang Islam hari ini meninggalkan Islam. Sebab dia kata macam tak betul. Allah buat dunia, Allah buat manusia, lepas tu Allah bagi dua. Masuk neraka satu, masuk syurga satu. Kalau Allah tak jadikan dunia, kalau Allah tak jadikan manusia, tak ada kita kena seksa dalam neraka. Ni yang Allah susah-susah pergi buat tu pasal apa? Ini nama dia pemikiran kritis, merangkak pemikiran bengong nama dia. Tak apa nak cerdik. Dia rasa dia lebih cerdik daripada Allah, dia rasa dia lebih cerdik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita lihat apa makna fitnah di akhir zaman. Okey. Yang pertama, fitnah di akhir zaman ialah majoriti orang sudah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, meninggalkan ijma', meninggalkan qiyas di dalam kehidupan mereka sebagai sumber kehidupan. Ini fitnah nombor satu. Orang dah tak pakai Quran, orang dah tak pakai hadis, orang dah tak pakai pandangan jumhur ulama dalam apa-apa keputusan perkara yang nak dilakukan, yang nak disebut, yang nak dibuat. Ini fitnah nombor satu. Pasal apa? Pertama, tak reti baca Quran. Dua, yang baca Quran tu pun takut nak mengamalkan yang Al-Quran cakap. Tiga, Al-Quran ini dianggap dah tak sesuai. La yabqa minal Quran illa rasmuhu. Dia jadi resam. Buat masjid, tulis Quran. Tak ada Quran, tak nampak macam masjid. Tapi orang tak faham apa yang kita tulis. Tu yang saya duduk dongok di atas. Apa ramai di kalangan tuan-tuan yang duk baca ayat di atas ayat apa? Dah tulis di atas, bekait sana, lengok. Hak jenis darah tinggi tak dongok dah. Tengok-tengok pening, terus tak baca entah. Hak dongok tu pula duk cari pangkai. Tamana. Kena qul huwallah, dia boleh qul huwallah, nampak terang. Ni bukan qul huwallah ni juzuk atas. Ni surah Al-Mu'minun. Dia jenuh. Malas baca, habis aku main TikTok. Kita tengok-tengok, payah kan? Baik aku main lato-lato. Duduk depan jamban, duduk main lato-lato.
Pasal apa? Pasal menjadikan Al-Quran tu jadi payah. Menjadikan Al-Quran tu jadi susah. Maka bila orang tidak lagi tertarik kepada Quran, tidak lagi tertarik kepada hadis, dia akan datang benda lain untuk menggantikan Quran dan hadis. Dan kita pun daripada mula beranak sampai kita jadi tua, kita tak rujuk pada Quran. Habis itu kita rujuk pada apa? Kita rujuk pada barat, pada orang kafir untuk membentuk kita. Contoh Ustaz. Banyak contoh, kaji sendirilah. Tak contoh, jangan cakap siapa pun pandai. Baiklah. Dulu kita belajar dalam sejarah. Kita belajar dalam sejarah, orang dulu tak pandai bercakap. Zaman purba kala dulu, dia bawa satu kayu, bubuh besi, apa nama, duri, hamba binatang. Nama dia hamba orang. Tak pandai bercakap. Pasal apa? Pasal dia asal pada beruk. Oh gitu. Lepas tu, macam mana mereka bercakap? Mereka tulis dekat gua. Tu yang kita masuk gua, banyak tulisan tu. Oh. Tapi dalam Quran kata, Nabi Adam cakap. Manusia pertama, Nabi Adam. Hawa bercakap, Qabil bercakap, Habil bercakap. Jadi di mana yang kata manusia tak pandai cakap? Tang situ pun kita dah mula-mula masuk sekolah rendah. Orang dulu tak pandai bercakap. Mereka tidak menggunakan api untuk memasak. Mereka memakan makanan mentah-mentah. Mereka tinggal di dalam gua dan atas pokok. Mereka menggunakan bulu binatang sebagai pakaian. Oh. Melekat dalam kepala otak sampai sekarang. Padahal dalam Quran sebut wa'allama adamal asma'a kullaha. Kami dah hajar Nabi Adam semua benda. Kami dah baca dia. Dia adalah generasi syurga. Dia adalah penghuni syurga. Dia mewarisi syurga ke atas dunia ni. Duduk di syurga. Takkan dia nak makan daging mentah? Takkan Nabi tuan-tuan nak makan kijang mentah? Dalam Quran sebut ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Wahai para nabi, makan benda yang baik. Perintah tu pada semua nabi termasuk Nabi Adam. Takkan Nabi Adam makan daging mentah-mentah? Quran hang tak mau ikut, nak ikut hak barat sebut sarjana barat. Lagi Nabi Adam ini kata Allah orang yang pertama. Wa iz qulna lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat Adam sebagai khalifah, manusia sebagai khalifah. Manusia khalifah dan Adam yang pertama. Maka kita adalah generasi Adam. Anak cucu Adam. Okey. Tapi hari ini kita diajar sejak ratusan tahun yang lepas. Manusia berasal daripada beruk. Siapa sini yang keturunan beruk angkat tangan? Cuba saya panggil tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, muslimin, muslimat, anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Bangga? Anak-anak cucu Adam yang saya hormati. Bangga? Cuba saya ubah sikit tuan-tuan, anak-anak cucu beruk yang dihormati. Tuan-tuan memarah ya? Bukankah kita sekarang ini tinggalkan Quran? Orang putih kata kita asal pada beruk, percaya bulat-bulat. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada satu ayat, la tabdila li khalqillah, la tabdila li sunnatillah. La tabdila li khalqillah, tidak akan bertukar sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan. Tidak akan berubah sesuatu sunnah yang Allah, sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan. Dia tidak akan ada proses evolusi. Asal daripada beruk, manusia ni dia asal pada beruk, dia berjalan 4 kaki. Kemudian selepas beberapa lama, beruk tadi dia mula tegak sikit. Oh. Kemudian daripada beruk yang tegak sikit, beruk tadi tegak banyak. Oh. Daripada bulu yang banyak, bulu dia makin kurang tinggal di atas kepala. Oh, lepas tu baru jadi orang. Tu ni nama dia teori apa ni? Nama dia teori evolusi.
Dalam Quran tak sebut teori evolusi. Sebab dalam Quran kata sunnah Allah takkan bertukar. Awak nama apa? Nama saya Muhammad Lajat. Oh. Dulu apa? Dulu saya lelaki. Oh. Kemudian saya melalui proses evolusi dan sekarang saya perempuan. Astaghfirullahalazim. Mana ada daripada jantan boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi jantan. Tak ada, tuan-tuan. Benar faham? Tak faham sudah. Ya, baik. Tuan-tuan tanam pokok durian, dia akan terbit durian. Tuan-tuan tanam pokok nangka, dia akan terbit nangka. Tak ada orang bila tanam pokok nangka, abang tanam pokok apa? Nangka. Agak-agak buah nanti buah apa? Tak tahu, rasa terbikai. Mana ada entah. Tak pening kepala dunia ni. Sebab tu denggi, nyamuk Aedes itulah dia. Dia takkan bertukar daripada nyamuk Aedes, dia takkan jadi nyamuk lain. Proses itu li sunnatillah. Sebelum jadi rama-rama, dia jadi lava. Sebelum dia jadi lava, dia jadi kepompong. Kepompong, lava, lalah jadi rama-rama. Dia takkan jadi kepompong, lava, jadi rimau. Tak jadi. Entah. Berapa banyak manusia hari ini dia cerita. Orang perempuan kalau nak dapat anak, tak payah menikah. Tahun 2000. Dia bawa satu pahaman, manusia boleh dapat anak daripada kelun. Kelun ni maknanya, ni gelas, ada gelas nombor 2 yang sama sebiji dengan dia. Ni botol, ada sebiji sama dengan dia. Isteri kita, anak perempuan kita nama Leha. Leha, dia tak payah menikah. Dia tak payah ada jantan. Dia tak payah ada suami. Ambil benih dia, masuk dalam rahim Leha, nanti dapat anak. Mengandung Leha ni, nanti dapat anak. Muka anak tu macam muka Leha. Nama dia klon. Masa tu kita jadi gempar. Saintis kata ada klon. Sekarang orang perempuan tak payah lagi menikah. Nikah ni menyemak lelaki nak menikah lain. Penyondoi ramai kata dia. Kalau nak dapat anak, ambil benih dia, masuklah rahim sendiri, keluar anak. Panjang bunyi cicak. Saya pi tuan. Saya pi mana? Pi pembentangan satu pakar profesor doktor. Dia panggil ustaz-ustaz ni untuk nak cerita tentang kemajuan sains yang terbaru. Saya pergi pakai baju Melayu, jarang pakai baju Melayu. Saya pakai baju Melayu nak menikah sekali, masuk forum perdana. Lepas tu jarang pakai baju Melayu. Ambil pingat ni tuan-tuan. Tapi dah kena pi, saya pi. Dia bentang, tuan-tuan, ini adalah teknologi sains, ya. Orang perempuan bila nak apa anak, dia tak perlu melakukan hubungan suami isteri dan tak perlu lagi suami dan tak perlu lelaki. Dia menggunakan gen dia, ambil gen dia, masuk di dalam rahim dan rahim itu akan mengandung anak. Dan anak itu akan lahir, muka dia, genetik dia sama dengan mak dia. Dan perkara ini telah dilakukan pada seekor kambing biri-biri, nama dia Dolly Finland. Sayangnya Dolly Finland meninggal dunia. Saya pun gelak. Dia tengok kami gelak, dia heran. Kenapa tuan-tuan gelak dia tanya. Bila buka sesi soal jawab, tuan, puan, doktor, yang pertama, jarang kita sebut kambing ni meninggal dunia, kambing ni mati. Tu yang kami gelak tu. Jarang kita sebut kucing, ya Allah dah meninggal, kucing jarang tuan. Yang kedua, tadi doktor cakap dalil di dalam Al-Quran adanya manusia klon ialah Nabi Isa alaihissalam. Sebab dia kata, dalil dalam Quran ada tuan-tuan. Nabi Isa mengandungkan oleh Siti Maryam tanpa bapa, tanpa suami. Jadi apa nak heran kalau orang hari ini kahwin, kalau orang perempuan hari ini tak kahwin dan dia boleh mengandung dengan sains.
Doktor, tadi doktor sebut kambing biri-biri tu dah keluar nama dia Dolly Finland, dah mampus kambing tu. Muka kambing tu sebiji muka dengan mak kambing. Memanglah kambing dengan mak kambing memang serupa. Mana ada lembu dengan lembu tak sama muka, rimau dengan rimau, semua sama tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok ada anak pacak dengan mak pacak lain dia lain sikit. Peluh tak hang, sama aja. Apa ni? Tu saya duk kelentong kita. Ular tedung dengan mak ular tedung sama. Yang tak sama kita. Tu pun ada irah-irah. Pak dengan anak, mak dengan anak ada irah. Tapi kata nama sama, tak sama lah. Hak sama tu cerita Hindustan. Cerita Hindustan, hero mati. Loh, awalnya mati. 2 minit mati dah. Hero mati. Tu hero tu berlakon jadi anak, muka serupa macam hero yang mati. Dia juga entah. Doktor, tadi doktor cakap kalau dapat bayi kelon, budak yang lahir muka dia muka macam mak. Right? Correct. So doktor cakap Nabi Isa adalah dalil daripada Quran yang mengatakan perempuan boleh mengandung tanpa nikah. Correct. So, adakah Nabi Isa sama muka dia dengan mak dia Siti Maryam? Samakah mak dia Maryam dengan Nabi Isa? Tak sama kan? Pasal apa tak sama? Nabi Isa laki-laki, Maryam perempuan. Jadi jangan ambil dalil Siti Maryam dengan Nabi Isa mengharuskan kelon. Balik gitu doktor. Hari ini yang saya buat contoh. Daripada sains orang tinggalkan Al-Quran. Dalam Quran sebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Matahari ni jalan pada paksi dia. Bulan berjalan pada paksi dia. Tiba-tiba hari ni kita kata matahari duduk diam. Bumi yang pusing matahari. Apa cerita ni tuan-tuan? Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu buat ibadat. Disediakan untuk kamu syurga seluas langit dan bumi. Hari ni kita kata bumi ni kecil sangat, bulat seketui ya. Dalam Quran kata bumi ni seluas. Syurga ni seluas langit dan bumi. Maknanya bumi ni luas. Kalaulah syurga ni hanya besar bumi, nak besar mana tuan-tuan umat daripada zaman Nabi Adam? Syurga ni luas. Semua orang boleh masuk. Tapi kita hari ni kecilkan skop bumi kecil. Dia kecil ya, boleh pusing. Yuri Gagarin boleh pusing. Berhati-hati tuan-tuan. Itu kita panggil fitnah akhir zaman. Banyak benda yang kita buat tak mau ikut hak Quran dah. Daripada ilmu, daripada sains. Kita kata setiap penyakit ada ubat. Likulli da' syifa. Setiap daripada penyakit ada ubat. Mai depa kata tak ada ubat. Pak cik sakit apa? Kencing manis. Oh, kencing manis tak ada ubat. Itu kena makan ubat sampai mati. Tak tahan. Tapi Nabi kita kata ada ubat. Sekarang tuan-tuan ikut yang mana? Hak Nabi kata ke hak orang lain kata? Pak cik sakit apa? Cik manis? Tak ada ubat pak cik sampai mati. Oh, naya. Oh, bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan menganggap Nabi Muhammad tu tak betul. Carilah ubat dia. Ubat dia ada di pokok, ubat dia ada di daun, ubat dia ada kat dalam tanah, ubat dia ada kat pucuk. Kadang-kadang ubat dia ada di mana? Pantang. Pakcik sakit kencing manis. Oh, kencing manis. Tu macam mana ada ubat? Tak lega, ubat dah tahan tu, makan ubat sampai mati. Nasi 4 kali tambah. Pulut durian, sebiji pulut, sebiji durian, sekati pulut. Mana ada ubat pulut. Memang tak ada ubat lah. Hang buh durian tu pula, buh santan, buh
Pulut buah durian ramah keluar kat jari ni. Mana nak ada ubat? Memang tak ada ubat. Ubat dia pantang. Ni pantang jumpa. Pantang jumpa. Ustaz kencing manis tak? Kencing manis? Atau ada masalah apa? Saja tanya, Ustaz kencing manis tak? Ada. Penyakit keturunan. Elok macam mana pun kadang dia keturunan kita dia mai. Habis itu macam mana Ustaz? Saya tak gaduh kencing manis. Yang saya takut kena kencing tu je. Tak pernah faham? Tak faham dah. Kena kencing lenjung. Setakat kencing manis, pantang makan. Tak, saya tu, mereka kata jangan makan nasi. Saya tak makan Ustaz, 2 hari tak. Ketang lah rasa nak tumbang. Siapa suruh tak makan? Depa tu siapa? Siapa yang jadikan nasi? Allah. Takkan Allah buat satu benda yang boleh membawa masalah pada kita? Adakah Allah menciptakan satu benda mudarat pada kita? Tak. Habis tu kenapa jadi mudarat? Sebab hang buat cara tak betul. Kalau nak makan nasi, kita ni kencing manis, boleh. Saya makan nasi, basuh beras, dah habis basuh nak tanak atas periuk, dalam periuk karan tu. Ambil minyak zaitun, 4 sudu, bubuh. Kacau. Masak. Minyak itu mengambil dia punya gula daripada nasi. Makan. Oh. Tak, saya macam tak boleh telan Ustaz minyak zaitun Ustaz. Apa susah ambil minyak Rosnani pun Ustaz nak? Kita ada zaitun, Rosnani, Saloma, Nomadih, Hamadah, bukan zaitun saja. Pernah faham? Tak faham dah tak? Lambat tak ni faham. Kalau gitu, ambil nasi, beras, campur dengan santan. Dia jadi nasi lemak. Saya tiap-tiap hari makan nasi lemak. Malam tadi saya ceramah di Negeri Sembilan. Saya sampai di Ipoh pukul 8 pagi. Saya ceramah sampai pukul 12. Balik rumah Ustaz, tukar baju. Lepas Zuhur mai sini. Saat lagi balik pula ke Ipoh pagi besok pukul 8. Ceramah lagi sampai pukul 12. Malam besok saya dekat Melaka. Habis Melaka balik ke Ipoh ada ceramah. Patah balik ke Pulau Pinang. Pulau Pinang malam saya ceramah. Pagi besoknya hari Selasa 9 pagi saya ada dekat Go Shop Astro. Mana ada rehat. Ada tuan-tuan nampak saya letih? Elok, sihat. Jadi saya tak pernah miss makan nasi lemak. Pasal apa? Pasal nasi lemak itulah makanan paling berkhasiat. Ada lemak, ada santan, ada nasi, ada ikan bilis, ada telur, ada sambal sikit, ada timun. Itulah yang paling bagus. Tapi orang kita diajak jangan makan santan. Lemak jantung mampu hang. Gua suka hang, tak pun sudah. Tuan-tuan saya bohong pula. Cuma kita ni beli nasi lemak kadang-kadang kedekut. Timun tu nipis lah lo. Boleh nampak orang lo. Ambuh lah tebal sikit. Kita lah nampak kedekut. Telur tu potong 8. Halu-halu. Ikan bilis ada 3. Tu pun keras gila. Cubalah buat sedekah sikit. Jadi tuan-tuan buat sendiri senang kat Leha. InsyaAllah. Baik. Ni kita ni dah nak habis dah Syawal ni. Saya dengar radio petang tadi, selamat Hari Raya Aidilfitri. Loh. Dah masuk bulan Zulkaidah, raya apa ni tak ada. Tuan-tuan, apa kenangan yang paling bagus bila datang Hari Raya? Baju baru. Baju baru ni dia, baju raya. Nampak? Tak ada apa, butang baju baru juga. Nak baju raya apa tuan-tuan pergi pasar raya tu, Maidin ke apa bala semua. Tiap-tiap hari boleh beli baju raya. Apa yang menarik tentang hari raya? Kuih tak weh? Lah tuan-tuan pergi Pekan Rabu nak kuih apa? Bahulu, kemudian semua ada tuan-tuan. Kuih bangkit, kuih bakar, cucuk beneram.
lemang, ketupat. Dia kata, Ustaz, kalau hari raya ni Ustaz, saya teringat balik kampung Ustaz. Balik kampung apa? Lebuh raya ada lah. Hari ni balik, sekarang balik lagi 2 jam sampai Ipoh. Apa masalah? Tak ada siapa menangis dah. Dia hari raya, bohong tuan. Tiap-tiap hari boleh balik. Kalau boleh tak mau balik jam. Kat Terawang saya kena kemarin. Duduk KL lagi bagus. Raya dengan Bangla kat KLCC lagi bagus. Habis itu hari raya ni Ustaz, apa yang nostalgia Ustaz? Apa yang menyentuh jiwa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu kalau malam tu umum raya, lepas berita tulis takbir. Kak Leha tu duduk pasal langsir tu berhenti. Teriak dulu. Ya Allah. Teringat arwah mak. Tu, kuat tak kuat takbir raya. Tok Imam lepas masa duduk takbir tu berhenti. Pagi raya. Pasal apa? Duduk sebab dengan Tok Imam nangis dia apa? Bini dia mati puasa 6 hari puasa mati tu teriak Allah. Oh. Nampak tak tuan-tuan? Jadi sedih Allah. Ada yang tak sedih, tapi pasal orang tolak dia pegang mikrofon, dia tak mau nak takbir, dia tak reti, dia buat teriak. Tak boleh. Dia pun ambil balik bagi orang lain. Selamat aku. Padahal bukan dia sebab apa pun, bohong. Kan kita masa takbir raya suka passing mikrofon. Allah bagi kat dia. Dia tak tahu nak sebut. Nak tolak lagu mana? Buat apa teriak. Sedih sungguh orang tua ni. Ada juga tuan-tuan yang tak mau tolak, buat pandai. Bila ke tak tunjuk? Dia danda ramai. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhah. Sudah tuan-tuan. Orang rampah mai. Tu takbir atau ihramnya, takbir iftitah. Takbir raya dah. Jadi macam-macam jenis tuan-tuan. Saya ni duduk di masjid, jadi pengurusi masjid, timbalan pengurusi masjid 3 tahun. Jadi Tok Imam 5 tahun. Jadi macam-macam perangai saya jumpa. Kita ni dah rapat. Kita ni kadang-kadang jemaah kita apa, orang sembahyang sak dah satu sah. Duk melawak semua itu. Mai sembahyang satu sah muka tu Haji Dolah, Haji Dek, Haji Mak apa semua tu. Duk melawak. Satu hari kawan kita pergi umrah. Kita pun tahu dia ni kau apa boleh. Dah isteri ajak pipi, kita dia balik-balik umrah, terus nak berkenal dah. Cantik Ambil berkat ni, imam ni, imam. Dah ambil berkat ni, orang balik umrah ni, dosa tak ada ni, jadi imam Ustaz. Dan batuk. Batuk. Teruk. Padahal duk pakai motor tadi, nyembamnya derah. Sana sejuk. Bila tolak jadi imam, batuk dan dah. Dia kata ni sembahyang asak, tak payah bunyi apa. Cara paling mudah kalau tuan-tuan nak tolak jadi imam kan susah. Habaq ya. Aku Covid, lari semua tuan, tinggal dia seorang tuan. Punya takut dengan Covid lebih daripada Allah Taala. Tuan-tuan takbir raya ni, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saat lagi sembahyang Isyak, Allahu Akbar. Saat lagi qamat, Allahu Akbar. Sembahyang raya, Allahu Akbar. Takbir raya, Allahu Akbar. Azan, Allahu Akbar. Iqamat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah paling agung. Tiba-tiba bila mai peraturan, dia undang-undang ni, dia bukan tak sesuai. Dia macam ni tak? Dia apa? Yang tadi hang kata Allah Maha Besar sampai duk teriak takbir raya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bila mai undang-undang Allah tak sesuai. Ada hak lagi sesuai daripada peraturan Allah. Maknanya sekarang Allah tu kecil, hak lain besar.
itulah nama dia fitnah. Oh, dia nak kena kat situ. Aku ingat takbir raya tang mana? Tu nak kena kona tang mana je? Tadi hang duk kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, mai peraturan, mai undang-undang, mai peraturan, hang tak mau ikut hak Tuhan punya. Habis tu, hak Tuhan ni tak boleh. Bila tak boleh, makna dia kecil. Tadi hang kata dia besar. Itulah dia berapa ramai hak jadi munafik ni. Mulut kata lain, amalan kata lain. Itu nama dia apa? Itu nama dia fitnah. Al-Quran, hadis, tolak ke tepi, pi ambil yang lain. Itu fitnah yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kekeliruan yang berlaku di dalam masyarakat. Kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat. Kekeliruan di sini kita maksudkan dengan kejahilan. Fitnah maknanya apa di akhir zaman? Kejahilan akan berlaku. Kenapa kejahilan akan berlaku? Innallaha la yaqdir la yaqdil ilman tiza'an yantazi'u minan nas. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Apabila ulama seorang mati, maka tuan-tuan akan lihat kejahilan mula dibuat secara terang-terangan. Dan lebih malang lagi, kekeliruan, kejahilan tadi dianggap betul. Yang betul pula dianggap salah. Yang salah dianggap betul, yang betul dianggap salah. Masya Allah. Sekarang itulah zaman fitnah. Takut tuan-tuan zaman fitnah. Kita buat betul jadi salah, kita buat salah jadi betul. Macam mana cerita ni? Yang ketiga, yang dikatakan zaman fitnah itu ialah diterima baik segala benda-benda yang berbeza dengan Islam, dimuliakan, diangkat dan direndahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Ustaz, ini satu soalan kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak tanya apa? Saya sedang mengambil master. Saya dah ada ijazah, sekarang saya buat master. Saya lulusan daripada universiti ini, saya ada ijazah ni dan sekarang saya buat master. Soalan saya, kita bernabikan Nabi Muhammad, okey. Soalan saya, Nabi Muhammad dia ambil ijazah di mana ya? Tuh, tuan-tuan bayangkan. Oh. Jadi saya nak tanya yang tu, Nabi Muhammad belajar di mana? Adakah ijazah ke apa? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak kata apa? Tak kata apa? Mai duduk tempat aku nak tanya kat hang. Orang hari ini menilai sampai tahap macam itu. Nabi Muhammad tu, saya tak boleh terima, Ustaz. Tak boleh terima apa? Nabi Muhammad tak pandai membaca, saya tak boleh terima, Ustaz. Nabi Muhammad tu buta huruf, tak boleh membaca. Macam mana saya ni yang ada kelulusan nak ikut seorang Nabi yang tak pernah pergi sekolah? Dahsyat tuan-tuan. Dia rendahkan perkara yang berkaitan dengan Islam serendah-rendahnya, tuan. Daripada segi hukum, daripada segi peraturan, termasuklah Nabi Muhammad. Yang merendahkan ni pula bukan orang bodoh-bodoh yang kita ni. Orang yang mengaku pandai. Ada satu orang dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad dia kahwin, dia ada anak, kemudian Nabi Muhammad duduk di dalam gua, berkhalwat di dalam gua, tinggalkan anak dan isteri dia. Cara dia tanya tu, dia kalau kita ni bercakap buat gagap sikit pun nampak cerdik kan tak? Adakah hal tu nampak cerdik lah? Kalau tuan-tuan terus lancar tak nampak cerdik. Yang kedua nampak cerdik bila tangan macam ni. Dia sebenarnya tu lagi nampak cerdik tuan. Dia macam kukuknya tu lagi cerdik. Dia tanya, adakah Nabi tinggalkan isteri dan tinggalkan anak-anak contoh suami yang bagus? Adakah Nabi Muhammad tu contoh?
tinggalkan isteri di Mekah, tinggalkan anak di Mekah dengan isteri, dia duduk dalam gua Hira. Ini soalan saya lah. Pekerjaan siapa? Puan. Saya lawyer. Oh. Mbak. Dia kata, adakah suami ni bagus tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, kemudian dia duduk dalam gua, duduk menung. Isteri ni lah duduk di rumah. Apa ni? Sebab tu akak kena belajar. Nabi Muhammad kahwin dengan Khadijah, dapat anak. Anak dia menikah bila? Anak Nabi ni nikah bila? Yang Nabi duduk dalam gua tu, anak-anak dia menikah dah. Apa kejadah lagi dia nak jagalah, dah ada lelaki. Satu. Yang kedua, Siti Khadijah bukan papa kedana. Dia banker. Dia kaya. Nabi Muhammad pun bukannya papa kedana, tuan-tuan. Cukup semua. Bukan dia tinggalkan Khadijah dalam keadaan lapar, tak makan. Yang ketiga, pemergian Nabi duduk di atas gua tu, Khadijah tahu. Pengorbanan, dia kata, jauh, aku ni duduk tengok Kaabah tu, orang duduk telanjang. Duduk pusing, orang jahiliah ni duduk pusing Kaabah tawaf tu telanjang, aku tak boleh tengok. Telanjang satu bersiul-siul sambil bertepuk tangan. Aku tak boleh tengok jauh. Tapi aku rindu pada Kaabah. Aku suka pada Kaabah. Tapi bila aku tengok, aku tak boleh tengok orang buat macam tu. Aku cadang aku nak duduk di gua Hira. Aku nak tengok daripada atas Kaabah. Jah kata, pi, tak apa. Sekejap balik lah. Bukan tinggal terus. Itu namanya pengorbanan seorang isteri. Bukan langsung tak balik. Bukan langsung papa kedana. Bukan langsung Khadijah ni kena bawa tempurung pergi rumah Kasim Baba. Nak pinjam cupak. Nak pinjam gandum. Tuan-tuan ingat macam tu kan? Ya ke kanda Kasim Baba minta pinjam gandum lah. Asal pinjam muka kau. Asal muka kau pinjam saja. Unang. Bahasa apa kanda pakai? Ini bahasa Jerusia lah. Kau mana tahu ke tidak? Tuan-tuan ingat macam tu ke Khadijah? Dia ada pembantu dia ada komplit lengkap. Dan dalam keadaan dia redha pi. Akibat daripada redanya Siti Khadijah, Nabi Muhammad naik di atas gua. Akhirnya Nabi Muhammad mendapat wahyu Al-Quran. Cubalah Khadijah, bila Nabi tu nak pergi naik atas gua. Tu Nabi mana tu? Nabi mana tu? Abang naik gua, duduk atas gua, malas tengok dia melanjang semua tak mau. Dak ada rumah tak boleh. Gua tak mana pergi. Baik. Dengan sebab Nabi Muhammad tu naik di atas gua, Quran sampai sekarang. Quran turun sampai ada sekarang. Ni pengorbanan seorang isteri. Khadijah tu jadi ketua wanita dalam syurga. Salah satu ahli syurga. Komplain tak habis-habis tak. Dengan Nabi dia sendiri dia nak komplain. Astaghfirullahalazim. Kalau hang kata Nabi ni bukan contoh, uswatun hasanah ni. Siapa suami contoh? Mai habaq mai. Siapa hak contoh? Laki hang. Apa jenis teruk macam tu tuan? Inilah dia zaman fitnah. Dia guna otak dia bawa pemikiran ni pada anak kita. Oh, Nabi Muhammad bukan contoh. Sampai Nabi Ibrahim pun dia kata bukan contoh. Apa seorang bapa sembelih anak ni, apa ni? Dia buat lagu tu pula. Bang, akak, yang suruh sembelih Nabi Ismail, Allah. Yang bawa Nabi Muhammad naik ke langit tu, Allah. Dia kata guna logik lah. Kita nak naik bukit pun mati. Kita nak naik terbang pun susah. Ni nak naik ke langit, guna logik lah. Biar betul Nabi Muhammad ni. Dia letakkan Allah tu rendah.
Yang bawa Nabi Muhammad naik ke langit dalam Isra' dan Mi'raj Allah. Apa masalah? Saya mai pada Ipoh, naik kereta, nama dia Vampire. Kalau saya berjalan tak sampai tuan. Jalan petang tadi pukul 2, agak-agak sampai Lustak pukul apa? Lusa. Sampai-sampai tak ada orang dah, lama kami tunggu 2 hari, saya tak main. Saya bukan jalan kaki, saya naik kereta. Oh, memang sampai. Nabi Muhammad naik ke langit, tapi Masjid Al-Aqsa tu dengan buruk. Daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit tu dengan tangga apa semua tu Allah yang bawa. So, apa masalah? Tuhan bawa. Yang perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak dia Allah. Takkan Allah nak buat jahat. Dia nak tengok hang sayang aku kan hang sayang anak hang. Allah nak test Nabi Ibrahim. Susah dapat anak, lama baru dapat anak. Tiba-tiba dapat anak, hang sayang anak ke sayang Allah? Aku kata sembelih anak. Baik, saya sayang Allah, saya sembelih. Bagus, engkau adalah Khalilullah. Itu tujuan dia. Dan Nabi Ismail pun tak marah kena sembelih. Hang marah siapa? Nabi Ismail tu bila pak dia tanya, ya pak, aku mimpi semalam Allah perintahkan aku sembelih engkau. Apa pendapat engkau? Buatlah pak perintah Allah. Ismail tak kata kat pak dia, pak ni mandi tak basuh tidur kaki apa tak basuh, main tidur buta, mimpi sembelih orang nak sembelih orang pula. Ada Ismail cakap macam tu? Nabi Ismail pun tak kata apa, hang sibuk siapa? Akhirnya terbukti. Tapi tuan-tuan, hari ni orang dia mula bawa pahaman. Ada liberal, ada plural, ada macam-macam. Ismi ni banyak tuan-tuan. Ism ni banyak. Ni zaman fitnah. Sampai pada satu tahap, orang Islam sendiri mengaku dia Nabi. Dan ada orang percaya pula. Di Ipoh ada orang mengaku mula-mula Imam Mahdi, lepas tu jadi Nabi pula. Kena tangkap lah dulu, lama lah. Yang mengaku jadi Imam Mahdi tu perempuan. Ada pengikut ustaz, adik dia 2 orang. Astaghfirullahalazim. Perempuan mengaku Imam Mahdi. Nama pun Imam. Laki. Tak. Perempuan. Dia, saya Imam Mahdi. Oh, sudah. Maka tak lama lepas tu, hari ni orang perempuan dah jadi imam sembahyang. Yang di negara seberang tu, orang perempuan jadi baca khutbah. Khutbah raya, khutbah jemaat, perempuan. Ittaqullah. Tu dia. Bila tanya dekat ketua dia, kenapa perempuan baca khutbah? Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Islam tidak ada perbedaan itu. Astagfirullahaladzim. Betul juga. Ini hak sama rata. Ya enggak ada apa-apa. Kaum wanita membaca khutbah, enggak ada apa-apa. Sudah tuan-tuan. Ini penyakit. Ini nama dia fitnah akhir zaman. Ustaz tak kita tolak tepi lah masalah tadi. Betul-betulnya ustaz, kenapa perempuan tak boleh jadi imam? Kenapa? Nah, macam imam kampung kami, dia 4 senawi je. Ada? Macam ustazah kami, Ustazah Kalsum, dia 4 tahun di Mesir. Jadi ustaz kita 4 senawi, dia 4 tahun. 4 senawi dengan 4 tahun tu sama lah, bahalul je. Masalah apanya? Tak ada, maksud saya dia mengaji di pondok di Malaysia nya, di Kedah nya. So ya ustazah kami ni dia sambung di Mesir, maknanya dia lebih alim pada ustaz imam kita. So jadi kenapa tak jadi imam? Kalau daripada sudut kealiman dia, pasal Nabi tak pernah kata perempuan tu imam. Perempuan tu tempat dia lah, dia imam laki-laki. Tak ada, soalan saya kita tolak tepilah sebab apa semua. Pasal apa? Macam inilah abang dah abang tanya soalan bodoh, jawapan dia pun bodoh. Kalau perempuan tu jadi imam, makmum dia laki-laki, kami ni tak rukuk.
Kalau imam perempuan tu rukuk, kami tengok. Bukan kata kami hak sah nombor satu, tengok sah belakang pun panjang tengkong. Yang paling menyesal sekali hak duduk di hujung. Alah, hari ni duduk tak nampak apa. Adalah sebab dia. Tu cakap cara bodoh. Yang kedua, laki-laki ni jadi imam, tanggungjawab dia besar, dia nak tanggung semua orang ni. Kalau perempuan, dia nak jadi imam lagu mana, dia ada cuti. Dia ada cuti. Uzur. Dia mengandung, dia beranak, dia istihadah, dia haid, dia nifas. Buatnya 4 imam tu datang haid, siapa nak jadi imam? Imam perempuan semua satu masjid. Imam Zulaikha, Imam Mahdiyah, Imam Karimah, Imam Rogayah, semua cuti. Bersalin, haid, lah, sis, lah, dah apa-apa. Operate sis. Adalah sebab dia. Hak jantan ni insya-Allah tak ada haid, habis-habis kuat buat sir. Tu je, tak ada. Awak merah tu imam darah lah. Haid ke? Perlu tak haid, aku buat sir. Aku bawa sir, kata dia. Oh. Jarang laki-laki ni ada haid. Jarang dan tak ada pun. Bayangkan kalau tu imam tuan-tuan ada haid. Imam Din haid lah. Cuti. Tak ke pening kan? Imam tak ada. Mana ada ni Imam Din nifas. Haji dolar 2-3 hari istihadah lama. Tak kan kita susah hati kemarin kita sembahyang Jumaat tu imam hilang. Punya lama kita sujud pi mana tuan ni? Tu imam angkat kepala. Oi, tak ada lah. Lari ke depan. Jumpa kat depan tu. Besok pagi hari Sabtu. Hang pi mana? Kami sujud punya lama kemarin. Loh, tengah sujud dia keluar. Tak mana faham tak faham dah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ni pahaman-pahaman macam ni dia main dalam masyarakat. Dia nak kesamarataan. Akhirnya laki-laki dengan perempuan satu saf dalam sembahyang. Oh, dahsyat entah ni. Yang seterusnya, apa dia fitnah di akhir zaman? Kezaliman, penindasan, krisis, peperangan akan berlaku. Ini nama dia akhir zaman. Yang keenam, yang kelima, apa dia tanda-tanda kita berada di akhir zaman? Kejahilan hati, kejahilan ilmu dianggap sebagai biasa, normal. Dan tuan-tuan kena ingat dalam satu hadis Nabi kata, bila dua benda ni berlaku, maka Dajjal akan muncul kepada kita. Apa dia? Apabila wa idbarul minal ilmu tu dah tak dihargai. Nak menyampaikan ilmu tu jadi susah. Ilmu ni orang tak peduli dah tuan-tuan. Dan meningkatnya kejahilan, bertambahnya kejahilan, maka kata Nabi, yakhrujud dajjal, maka pada masa itu keluarlah Dajjal tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kalau kita tak mau Dajjal keluar lagi, tambahkan ilmu, perhebatkan ilmu. Alhamdulillah, Kedah ni tuan-tuan, kita banyak pondok lagi. Di Kedah ni institusi pondok kuat lagi. Di Kedah ni tahfiz kita bagus lagi. Di Kedah ni qori kita ni duk ada. Di negeri kita ni pengajian banyak lagi. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan. Ada setengah tempat ni Allah susah hati. Saya setakat ni ada 4 tauliah. 4 tauliah negeri. Satu negeri bagi kebenaran khas, tak payah tauliah, ceramah. Keluar langsung gambar, tak ada tauliah. Mai ceramah saja, dibenarkan. Ui, besar. Nah, hebat sungguh. Allah. Hak tak ada tauliah pun susah hati. Sekarang ni kalau saya jumpa orang, dulu orang jumpa saya, orang tanya saya, "Ustaz sihat ah?" Alhamdulillah sihat. Sekarang tak, "Ustaz ada tauliah?" Astagfirullahalazim. Pi mana pun orang tanya, "Ini entah ada tauliah?" Oh, kalau tak ada tauliah, tak ada. Satu negeri ni, dia nak ceramah, dia nak tauliah. Saya ceramah tiap-tiap bulan dulu negeri ni. Tak ada apa. Tak boleh.
Ustaz, tolonglah datang ke sekolah kami nak buat kutipan derma untuk pembangunan asrama tahfiz. Saya kata tak boleh, saya tak ada tauliah, tak boleh ceramah, saya kena tangkap. Tolonglah Ustaz. Tak mau lagi, hang kena tangkap, aku kena tangkap. Tak ada tauliah. Tolonglah Ustaz. Yalah, saya tolonglah. Tapi saya tak ceramah. Ustaz nak buat apa? Saya menyanyi. Betul tuan-tuan, dalam masjid saya cakap, saya menyanyi. Yang makcik duk tunggulah bila nak start ceramah ni. Nyanyi lagu rock di matamu. Sudah tuan-tuan. Ni hari ni dah berlaku dah ni. Kalau kita tak berhati-hati ni tuan-tuan, jaga-jaga. Akan menambahkan kejahilan pada kita, akan menjadikan pada masa itu masyarakat dah tak mau. Alhamdulillah ada negeri-negeri yang bagus tuan-tuan, yang disemarakkan ilmu. Ustaz-ustaz yang tak ada tauliah dipanggil bagi 1,000 orang, demuduga bagi tauliah. Hak dah lama-lama tua-tua bangka macam saya. Negeri tuan-tuan ni alhamdulillah semarak lagi tuan-tuan. Tambah hari ni pula kita buat anjuran gabungan institusi pondok tahfiz dan ilmuwan sunni, nama dia GIPTIS. Mudah-mudahan gabungan yang membantu Mahat Tahfiz, golongan yang bantu pondok ni tuan-tuan, inilah yang menyeimbangkan suhu-suhu panas di luar. Adanya anak-anak kita yang hafal Quran, adanya pondok-pondok yang duk mengaji kitab, yang semayang subuh tak pernah miss. Ni anak-anak tuan-tuan ni yang duk hafal Quran ni tuan-tuan, semayang subuh tak tinggal. Saya pada sekolah tahfiz, saya buka tahfiz sejak 2008. Macam-macam mehnah, fitnah, kena. Tuan-tuan ingat senang pula budak tahfiz ni. Macam-macam kena tuan-tuan. Tapi saya tetap pertahankan. Sebab subuh. Semayang subuh. Ada satu mak, dia nak ambil anak dia berhenti. Saya tak bagi. Dia kata, Ustaz, saya nampak anak saya ni tak boleh pergilah hafal Quran. Jadi saya nak ambil balik, nak hantar sekolah biasa. Boleh ha? Dah habis fikir dah. Jadi slow Ustaz. Setahun dapat 2 juzuk, bila nak habis? Saya kata, tak syarat pun habis 30 juzuk. Tak syarat pun. Janji dia jadi baik, ada ilmu, berakhlak, sudah dah. Kalau dia hafal Quran, rasuh dia buat apa? Kita nak tengok dia future kan, in the future kan. Future tak future, saya kata. Dia nak tekap. Okey kak. Akak tahu tak anak akak bangun pukul apa? 4:30. Pukul 5 dia mandi, dia duduk dalam surau, dia hafal Quran. Nanti dia sembahyang subuh berjemaah, lepas 6:30 pagi dia mula hantar. Yang dia hafal malam tadi dia hantar dekat ustaz pukul 6:30 pagi. Sampai 7:30 pagi dia balik asrama, pukul 8 sarapan, 8:30 masuk kelas balik. Kak, dia tak pernah tinggal sembahyang subuh kak. Agak-agak kalau akak ambil dia balik, duduk di rumah, subuh dia buat di mana? Berjemaah tak? Bangun tak? Saya tak jamin kak. Nabi kata, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, Allah Ta'ala jaga dia. Akak tak mahu Allah jaga akak. Allah jaga anak akak tak mahu dengan sebab subuh. Tak apa, pergi balik. Sadaqallahu al-azim, pergi balik. Susah apa? Tuan-tuan, anak kita ni duk hafal Quran. Dengan berkat doa mereka, sembahyang berjemaah mereka, yang ni lah mudah-mudahan Allah pelihara negara kita Malaysia. Ini aset negara kita ni. Bukan benda-benda maksiat tu aset. Sebab ada yang kata kita kena buat konsert sebab konsert ni menjana ekonomi. Tuan-tuan, aset yang sebenarnya orang yang berada dalam majlis ilmu. Malaikat merahmatinya, malaikat mendoakannya, tambah-tambah anak tuan-tuan. Hidup daripada kecil sampai dewasa, remaja, Quran. Daripada bangkit tidur sampai nak tidur, Quran. Saya tak pastilah anak-anak sekolah tahfiz tuan-tuan ni sebelum tidur baca apa. Sekolah saya sebelum tidur 3 surah dia kena baca. Al-Mulk, Al-Insan baca.
Lepas tu baru tidur. Tidur dengan Quran. Hang buat balik anak hang tidur dengan TikTok. Biru muka. Main Facebook tidur. Biru muka ni duk TikTok. Ada hak sebelum tidur main lato-lato dulu. Baru tidur. Astaghfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan, saya lancarkan kutipan dana untuk gabungan institusi pondok tahfiz dan ilmuwan sunni. Mudah-mudahan Allah berkati sumbangan kita, mudah-mudahan Allah pelihara pengajian kita, negeri kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Baik, Ustaz. Bila dah sampai zaman fitnah-fitnah tadi, apa benda yang patut kita buat? Tuan-tuan boleh buka surah Al-Ma'idah ayat 105. Ayat 105. Orang Islam ni tuan-tuan, dia bukan dia tak boleh kata apa. Saya pun tak tahu nak kata apa Ustaz. Mana ada macam tu? Saya pun tak tahu Ustaz. Mati mak, telan mati mak, luah mati bapak. Saya tak tahu Ustaz. Mana ada. Ustaz, saya serba salah Ustaz. Mana ada serba salah. Dalam Islam semua ada jawapan. Ustaz, ya, ni kalau jadi zaman fitnah ni, apa yang kita nak buat? Quran ajak, Nabi pun ajak. Tak ada masalah apa. Dulu, 3 tahun dululah sebelum COVID datang, ada satu perempuan, dia main sekolah saya, dia kata, Ustaz, saja nak ziarah, nak tengok Ustaz. Oh ya. Ustaz tahu tak, 15 Ramadan ni, dukhan akan terbit. Tak tahu. Ustaz pun tak tahu, no? Oi, cara dia gelak, cara dia semua. Oh, hebat ni. Saya ulang balik cara dia cakap tu. Ustaz tahu tak 15 Ramadan ni dukhan akan datang? Oh, saya tak tahu. Saya tak tahu. Macam mana Ustaz boleh tak tahu ya? Oi, bangga tuan-tuan. Saya kata akak macam mana akak tahu? Ini tok guru akak lah bagi tahu. Macam mana dia tahu? Sebab 15 Ramadan ni jatuh hari Jumaat. Oh, jadi hari Jumaat kalau bulan Ramadan akan berlakunya asap akan keluar dalam dunia. Nama dia apa? Nama dia dukhan. Saya tak tahu tak. Yalah, kadang-kadang ustaz pun mengaji tak sama kan. Oh, panjang pula. So, tu akak buat keluar dah semua duit ASB. Oh. Akak buat keluar. Duit ASB buat keluar, tabung haji buat keluar. Akak ganti dengan emas lah. Sebab bila asap ni keluar, dukhan ni keluar, itu tanda-tanda Dajjal akan keluar. Oh ya ke? So nanti masa itu Ustaz, duit kertas dah tak pakai, semua pakai emas. Jadi akak keluar siap-siap. Oh. Lepas tu emas tu akak simpan di mana? Akak suruh Ustaz akak simpan. Oh. Macam rumah akak dah buat dapur dah. Buat dapur tambahan kan. Kenapa? Nak simpan makanan. Jadi kalau Dajjal datang, senanglah, kita tak keluar rumah kan, ada bagi semua dah ada kan. Oh. Saya cakap ni tuan-tuan dalam masjid tuan-tuan, saya tak bohong. Itu saja nak beritahu pada ustaz kan. Elok, itu sajalah. 15 Ramadan, dukhan apa pun tak ada. Asap apa pun tak ada. Betul? Habis raya, dia mai. Tak lama lepas tu dia mai balik. Dia kata, Ustaz ada tak pondok? No. Nak duduk? Pasal apa? Rumah akak mana? Dah bagi kat Ustaz tu. Habis tu Ustaz tu jual habis dah. Mai hari tu dia buat balik tempat dia dah Ustaz. Ada asap keluar tak? Dah. Tu. Saya pula gelak kat dia. Boleh tak Ustaz bagi pondok satu untuk saya duduk? Kena isi borang lah kan? Isi borang, temu duga, lulus baru kita panggil. Kesian tuan-tuan. Saya kalau orang datang ni saya senyum je. Ustaz, ya, Ustaz kenal kan? Ya, kenal je. Saya nak kahwin. Oh, orang pondok saya nak kahwin. Oh, Haji nak kahwin orang mana? Sebelah pondok Ustaz. Ya Allah, jodoh je. Itulah kata jodoh. Ustaz dah tengok setiap hari, kenal pula Ustaz. Jadi nak minta izin pada Ustaz lah, nak tebuk pintu tengah-tengah. Saya gelak. Jadi
Walaupun pintu dah tengah-tengah, sewanya tetap dua ya. Nampak tuan ni. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan. Tu cerita Cikgu Syahri tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita kan ada Quran, kita kan ada Nabi untuk menghadapi zaman ni. Kita ikut yang ni insya-Allah. Tuan-tuan jangan duk susah hati balik rumah lah, nak kemak dah, akhir zaman dah, tak mau lah, pergi lari duduk atas gua tempurung. Kenapa Tuan Haji berhenti kerja? Hang tak tahu kat akhir zaman dah. Sabar. Dalam 103, 104, 105 Al-Maidah Allah Ta'ala beritahu. Apa perlu yang kita buat? Apa? Tuan-tuan, saya ni sekarang ni dah bergerak artis. Perasan. Yang artis pula bergelar ustaz. Kawan saya dulu rockers, janggut sekarang panjang ni. Serban tebal ada saya. Dia jadi ustaz. Saya pula buang serban, pakai macam ni pula, artis pula. Macam mana ustaz jadi artis? Untuk Hari Raya Korban, saya dah berlakon watak sebagai penjahat Along. Tuan-tuan boleh tunggu Hari Raya Haji nanti, satu drama saya jadi orang jahat. Saya tak jadi ustaz lah. Dan saya tak jadi orang tangkap orang tak puasa lah, tak ada. Dan insya-Allah tak lama lagi dah terbit akan filem saya yang terbaru, Zim Al-Kazim. Adakah ustaz ni termasuk fitnah akhir zaman? Tak. Sebab waktu saya terima berlakon filem tu, saya kata kat pengarah, boleh dengan syarat tak ada pegang-pegang, tak ada dedah aurat, tak ada pegang-pegang, peluk-peluk, tak ada. Dua, skrip dia mesti betul pada syariat. Empat, saya kata semayang berjamaah. Masuk waktu berhenti semayang, masuk waktu berhenti semayang. Semua kru, pelakon ke, pengarah ke, kameraman ke. Kalau hampa boleh ikut syarat saya berlakon. Kalau hampa tak mau ikut, apa pergi ambil orang lain banyak. Bayangkan tuan-tuan kalau industri kita filem, orang-orang ustaz ni masuk, dia ubah ni, dia ubah ni. Saya nak jadi artis, saya dah buat lagu dengan KRU. Tuan-tuan ingat lagu kan? Sallallahu ala Muhammad. Lagu tu. Ya Rasulullah, kau kekasih Allah. Ya Rasulullah, kau memimpin manusia jalan menuju pintu keredaannya. Pimpin daku. Saya sebut lagu tu. Saya kata kat KRU, kita nak, ni yang saya nak buat yang terbaru ni, lagu-lagu lama tu semua diubah lirik, semua memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, memuji Islam, mengajak orang sayang pada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kalau kita biarkan mereka tak bercampur dengan agama ni, apa akan jadi pada masyarakat? Apa akan jadi pada dunia dia orang, tuan-tuan? Sebab itu dalam satu hadis Nabi, kalau kamu dah dakwah, kalau kamu cegah pun tak jalan juga, akan datang satu lagi perintah Allah, perintah Nabi, jangan campur lagi, kamu buat hal kamu saja dengan kumpulan kamu saja. 103, 104, 105 Allah Ta'ala bagi tahu macam mana nak menghadapi akhir zaman. Dalam hadis tadi, bila berlaku apa yang kita sebutkan awal-awal ceramah tadi, maka kata Nabi, teruskan dakwah, teruskan mencegah kemungkaran. Tetapi apabila berlaku kedekut yang berleluasa, hawa nafsu yang diikuti, kezaliman telah berlaku, kata Nabi, stop. Dan kamu hanya bergaul dengan orang yang sama faham dengan kamu saya. Ada hadisnya, tuan-tuan. Dan hari ini bunga-bunga macam tu dah nak jadi. Susahnya nak dakwah, orang yang menegur kena hentam, ustaz yang menegur kena hentam, kena tibai kau-kau punya.
Zaman satu hari nanti tidak ada lagi dakwah berlaku. Orang-orang dakwah ni hanya akan bercampur dengan grup masing-masing. Saya hanya duduk di sekolah saya saja, mengajar orang-orang yang duduk di pondok saya saja, tak campur dah. Benda itu akan berlaku tuan-tuan apabila kemaksiatan, apabila kejahatan berleluasa. Jadi sekarang ni ustaz-ustaz, asatizah, da'i-da'i, duat semua ni tuan-tuan ni masih lagi, walaupun susah nak ceramah, walaupun payah nak ceramah, nak dakwah, walaupun susah nak jaga sekolah, mereka masih lagi meneruskan. Sampai satu masa yang Nabi sebut, maka pada saat itu tuan-tuan bawa kambing pergi belah di hujung kampung, di kaki bukit, lagi bagus daripada bercampur dengan orang ramai. Dan kita pada masa itu akan berada pada fasa akhir zaman. Dan pada masa itulah yang saya sebutkan tadi, Dajjal akan muncul. Jadi tuan-tuan, saya baru nak masuk bagaimana cara nak menghadapi fitnah di akhir zaman. Saya tak baca lagi 104 daripada surah Al-Ma'idah. Masa dah tamat 9.30. Saya nak balik Ipoh. Jadi tuan-tuan, saya lah mai surah di masjid ni 2000. Ustaz, 2000 apa? Tak ingat? Tak ingat. Belasah lah 2015. Jadi kalau nak jemput balik 8 tahun daripada sekarang, insya-Allah kita akan hurai lagi macam mana cara nak berhadapan dengan fitnah di akhir zaman. Terima kasih kepada pihak Jiptis, terima kasih pada pihak masjid. Kita jumpa lagi insya-Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.